من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وفقره بين عينين ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang yang Allah subhanahu wa ta'ala hadiahkan kepada kita, masih lagi kita berjalan di atas muka bumi ini, menghirup nikmat daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, makan, minum, rasa, pakai daripada rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana satu saat dan ketika nanti setiap daripada kita akan sampai titik pengakhiran kehidupan ini. Sebab tu ketika Nabi SAW disebutkan di dalam kitab Al-Khusyu' fi Salah dalam bab yang terakhir, tatkala Nabi bersama dengan Sayyidina Jibril alaihi salam, fa idza inshaqqatis sama, tiba-tiba langit terbelah, fa nazala malak, turun malaikat. Betul-betul malaikat ni di depan Nabi SAW, sehingga menjadikan Sayyiduna Jibril alaihi salam yang ada dekat dengan Nabi menjadi semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Nabi SAW tak pernah melihat Sayyidina Jibril dalam keadaan ni. Hari pertama Nabi berkenalan dengan Sayyidina Jibril di atas Jabal Nur, Gua Hira. Sayyidina Jibril datang dalam bentuk manusia, menyampaikan wahyu pertama 5 ayat daripada surah Al-Alaq. Nabi SAW turun daripada Ghar Hira dalam keadaan ketakutan. Daripada Gua Hira nak ke rumah Rasulullah SAW lebih kurang 9 km, melalui 3 bukit. Di atas satu puncak bukit, ketika dalam perjalanan balik, Nabi masih dalam keadaan terkejut. Nabi tengok Sayyidina Jibril berada dalam bentuk asal. Besar keadaan Sayyidina Jibril, timur barat ditutupi dengan sayapnya Jibril. Ini keadaan Jibril yang Nabi kenal. Tapi hari itu Jibril dalam keadaan ketakutan, kerana malaikat ni turun di depan Nabi SAW. Lantas malaikat ni kata, sesungguhnya aku ialah utusan daripada Tuhanmu, hadir di hadapanmu untuk menanyakan kepada kamu 2 pilihan. Pilih di antara 2, menjadi Nabi yang raja ataupun menjadi Nabi yang hamba. Maka Nabi SAW bila diberi 2 pilihan ini, Nabi tak terus jawab. Nabi pusing kepada Sayyidina Jibril AS. Lantas Sayyidina Jibril buat isyarat, pilih yang nombor 2, pilih untuk jadi Nabi yang hamba. Kata para ulama, seandainya hari itu Nabi SAW memilih untuk menjadi Nabi yang raja, Allah subhanahu wa ta'ala boleh mengangkat Nabi di atas darjat pangkat dunia ni melebihi Nabi Sulaiman AS, melebihi Nabi Daud AS, menguasai seluruh dunia dengan tahta. Tetapi
Jibril alaihissalam bagi isyarat kepada Nabi, pilih yang nombor 2, jadi Nabi yang hamba. Maka Nabi telah memilih menjadi Nabi yang hamba. Kata Sayyidatuna Aisyah Ridha radhiyallahu ta'ala anha lepas daripada hari itu, aku tak pernah tengok keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kenyang 2 hari berturut-turut min ghubdhin sya'irin yawmain mutatabi'an hatta ghubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun makan daripada roti yang diperbuat daripada barli, Nabi tak pernah kenyang sehingga kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila malaikat tadi dapat jawapan Rasulullah, maka dia naik balik. Maka Nabi bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa kamu keadaan ketakutan macam ni? Maka kata Sayyidina Jibril, wahai Rasulullah, tidakkah kamu tahu siapa yang turun tadi itu? Maka Nabi menanyakan kepada Jibril yang tahu. Sesungguhnya aku tak tahu, melainkan yang tanya ni kamu ni lebih tahu. Sesungguhnya yang turun kepada kamu wahai Rasulullah, beliau tak pernah turun dan tak pernah lepas daripada tempat dia sebelum ataupun selepas. Itulah malaikat Israfil alaihissalam, yang turun hanya untuk selesaikan urusan ni dan dia balik duduk di tempat dia. Nak bagi tahu bahawa Sayyidina Jibril alaihissalam pun risau akan hadirnya hari kiamat. Sayyidina Jibril yang diutuskan oleh Allah untuk sampaikan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril alaihissalam pun tak tahu bila titik akhir kehidupan dunia ni. Sebab tu menghargai dunia ni benda yang sangat besar. Dan kita sedang berada dalam bulan yang sangat mulia, tahun baru yang masuk daripada tahun Islam, yang patut lebih kita hargai daripada tahun Masihi yang kita tanda dalam kalender-kalender kita. Berapa ramai orang yang tanda dalam kalender Hijri dia dan ambil berat dalam kalender Hijri dia lebih daripada kalender Masihi dia. Kalaulah ditanya hari ni berapa hari bulan hari jadi kita dalam kalender Hijri, agak-agak berapa ramai orang yang tak boleh jawab soalan ni. Kerana kita duk ambil berat sambut hari jadi kita dalam kalender Masihi. Sedangkan Sayyidina Umar Al-Khattab, bila mana Sayyidina Abu Musa Asy'ari datang bertemu dengan beliau Amirul Mukminin ketika tu, menyatakan masalah beliau dalam melakukan filing kerajaan ketika tu. Kerana umat Islam tahun tu belum ada tarikh, belum ada tahun sendiri. Maka di saat ketika itulah mesyuarah khas dilakukan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Akhirnya cadangan yang diterima oleh Sayyidina Umar ialah permulaan kalender Hijri, ialah pada tarikh bermulanya hijrah para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 1 Muharram bukan hijrah Rasulullah. Ini ialah permulaan hijrahnya para sahabat dan dikira sebagai permulaan hijrahnya orang Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Disebut dalam Sahih Bukhari daripada Sayyidina Abu Musa Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu fi manami anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun fadhabaha wa hali ila annaha al-yamama aw hajaru fa idha hiya al-Madinah Yathribu." Kata Nabi, aku telah bermimpi bahawa hijrah ke kota menuju ke satu tempat yang ada pohon kurma padanya. Lalu aku mengira tempat itu adalah Al-Yamamah ataupun Al-Hajar. Akan tetapi ia sebenarnya adalah Yathrib, yakni nama lama dalam Sahih Bukhari. Ini mimpi Nabi. Bahkan dicerita juga ketika mana Isra' Nabi pada malam tu dilalukan oleh Jibril menuju ke Palestin, singgah juga di satu checkpoint, yakni Madinah. Nabi kenal Madinah sebab Nabi
Kalau saya tuan-tuan kita telusuri silsilah Nabi SAW, kita akan faham betapa akrabnya Nabi SAW Madinah. Orang lain dengan orang Madinah, dengan kota Madinah. Dekat Mekah, kita rindu dekat Madinah. PKP tak ada satu travel buat umrah. Bahkan haji tahun ni cuma 10,000 orang Allah Ta'ala pilih untuk buat. Tuan-tuan kalau pergi ke Madinah, kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, sifat orang Madinah, sifat orang Mekah, suasana dia tak sama. Kita duduk kat Madinah, kita rasa sejuk, kita rasa tenang, lembut orang dia. Kita baru je masuk kota Mekah dengan pakaian ihram peluh ketiak-ketiak, bunyi pin-pen, bah ya Allah, dengan huru-hara, dengan jam, dengan sesak, dengan macam-macam keadaan, orang menjerit sana menjerit sini. Itu kota Mekah daripada zaman dulu sampai hari ini. Itulah Mekah. Nabi SAW, daripada Tu'nyang Nabi, kalau kita balik daripada silsilah Qusay bin Qilab bin Murrah bin Ka'ab, dia ialah Tu'nyang Nabi yang merupakan salah seorang daripada pembesar Quraisy. Dialah orang pertama yang membina parlimen pertama di kota Mekah yang dipanggil Dar an-Nadwah, yang berada di hadapan Kaabah ketika itu. Kalau hari ini tuan-tuan di Mekah dah tak ada Dar an-Nadwah. Kerana pembesaran yang mataf, mereka telah memindahkan dulu telaga Zamzam yang berada di depan kota Mekah, maka disalurkan ke belakang. Hari ini kalau kita nak tadah air Zamzam, kita kena pergi ke belah belakang di tempat kelahiran Nabi, di library warna kuning, di sebelahnya mereka letakkan saluran air Zamzam. Dulu telaga Zamzam kat depan tu, dulu ada Darun Nadwah, parlimen orang Quraisy di situ. Qusay bin Qilab ada anak 3 orang. Saya cuma nak bawa tuan-tuan satu idea, satu hubungan antara Nabi dan kota Madinah. Kalau mampu hafal nama, hafal, tak mampu dengar, faham. Qusay bin Qilab ada 3 orang anak. Piramli buat cerita 3 Abdul. Abdul yang pertama Abdul Wahub. Tapi anak Qusay bukan Abdul Wahub, nama dia Abdul Uzza. Abdul Uzza ada anak nama dia Asad. Asad ada anak nama dia Khuwailid. Khuwailid ada anak nama dia Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Itulah isteri Nabi kita. Dan Abdul yang pertama itulah Tu'nyang kepada Sayyidatuna Khadijah. Abdul yang kedua bukannya Abdul Wahib, tapi Abdul yang kedua nama dia Abdul Manaf. Siapa dia Abdul Manaf? Abdul Manaf ada anak Hashim. Hashim ada anak Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada anak Abdullah. Abdullah ada anak Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tu'nyang kepada Nabi kita. Abdul yang ketiga bukan Abdul Wahub, tapi Abdul yang ketiga ialah Abdul Dar, antara kabilah yang cukup ramai dan kuat di kota Mekah. Dan mereka ketika mana Nabi diangkat menjadi Rasul ialah antara kabilah yang begitu kuat menentang Nabi SAW. Keseluruhan daripada 3 Abdul ini ialah anak kepada Qusay bin Kilab. Abdul Manaf pula ada 4 orang anak lelaki. Anak lelaki yang pertama dan kedua Abdul Manaf kembar. Disebutkan di dalam kitab tarikh, diperjelaskan oleh juga Syekh Ali Al-Jumu'ah mantan mufti Mesir, bahawa anak yang pertama daripada Abdul Manaf, Hashim dan Abdul Syam bukan hanya kembar, tetapi mereka kembar siam. Kembar siam yang macam mana? Bukan kembar siam yang kritikal, kepala jumpa kepala, belakang jumpa belakang. Bahkan banyak kembar siam bila mesyuarat dengan doktor, doktor bagi kata putus, nak selamatkan yang mana satu. Tetapi Hashim dan Abdul Syams adik dia, cuma melekat hujung jari Hashim di dahinya Abdul Syams. Jadi pembedahan dilakukan juga di zaman tu. Teknologi tak ada secanggih zaman sekarang. Mereka potong di antara jarinya Hashim dengan dahinya Abdul Syam. Pemotongan tadi menyebabkan berdarah
dahinya Abdul Syams, berdarah tangannya Hashim. Ulama mengatakan seolah-olah Allah Subhanahu wa taala menjadikan peristiwa ini sebagai satu petunjuk tentang apa yang akan berlaku. Sebab tu memahami sirah, memahami silsilah, kita akan faham apa yang akan berlaku di penghujung daripada keturunan. Kita akan faham banyak apa yang berlaku di dalam perjalanan sirah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kata ulama, berdarahnya kepala Hashim, berdarahnya jari Hashim, berdarahnya kepala Abdul Syam, seolah-olah Allah nak beritahu akan berlaku perselisihan teruk di antara dua kabilah ni, sehingga menumpahkan darah yang begitu banyak di kota Mekah. Hashim, kita kenal keturunan dia tadi, merupakan tok nyang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Abdul Syams ada anak nama dia Umay. Umay ada anak nama dia Harb. Harb ada anak nama dia Abu Sufyan. Siapa tak kenal Abu Sufyan? Apabila Nabi SAW berhijrah ke kota Makkah, peperangan pertama yang berlaku Badar Al-Kubra pada tahun kedua hijrah, pencetus peperangan ini Abu Sufyan. Dia merampas barang-barang yang ditinggalkan oleh orang Islam di kota Mekah, bawa ke Syam, jual, bawa balik ke Mekah. Dalam perjalanan itulah orang Islam pergi nak tahan harta milik mereka. Sebab tu tercetusnya peperangan Badar Al-Kubra. Pada tahun ketiga hijrah berlaku peperangan Uhud. Orang-orang musyrikin 3,000 orang datang menyerang kota Madinah. Pertempuran Uhud, musyrikin ketuanya Abu Sufyan. Tahun kelima hijrah, mereka himpun dengan lagi bala tentera berjumlah 10,000 orang. Gabungan orang-orang Quraisy, kabilah-kabilah Badui dengan orang-orang Yahudi. Gabungan ini dinamakan tentera Ahzab. Bahkan Allah menceritakan, menghadirkan surah Al-Ahzab dalam Al-Quran. Siapa ketua dia? Abu Sufyan. Dia masuk Islam pada tahun ke-8 hijrah, ketika Fathul Makkah. Orang yang macam ni rapat hubungan darah dengan Nabi, begitu lewat masuk Islam. Kenapa? Suatu kata ulama, iman takkan pernah diwarisi dengan keturunan. Walaupun tok nyang kita mufti, walaupun tok kita wali, belum tentu kita jadi da'i. Sebab tu usaha atas iman perlu dilakukan oleh setiap individu, sehingga kecintaan terbentuk di dalam hati terhadap agama. Pengorbanan dilakukan untuk memenuhkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Hashim dilantik menjadi ketua Quraisy setelah wafatnya Abdul Manaf. Hashim ialah orang pertama yang memulakan tertib perjalanan tijarah perniagaan balik daripada Syam singgah ke Yathrib, kemudian baru balik ke kota Mekah. Maka diceritakan ketika Hashim sampai di Yathrib, di kabilah Bani Najjar, di kampung Nabirah Al-Judi, bertemu dengan orang-orang Khazraj. Bernikahlah Hashim dengan salah seorang pembesar Bani Najjar yang bernama Salma binti Amr. Perkahwinan dengan Salma binti Amr melahirkan satu orang anak lelaki. Hashim tak duduk lama di kota Madinah. Hashim orang Mekah, Hashim ketua Mekah. Hashim berkahwin di Madinah, duduk sekejap di Madinah, balik ke Mekah. Tak lama duduk di Mekah, keluar berdagang pula dekat Gaza. Dan akhirnya Hashim telah meninggal dunia di Gaza. Kubur tok nyang Nabi kita, Hashim berada di Gaza, Palestin. Dan bila Hashim meninggal dunia, Abdul Syams diangkat, meninggal. Diangkat pula anak yang ketiga. Saya sebut tadi, Abdul Manaf ada 4 orang anak lelaki. Yang pertama Hashim, Abdul Syam anak kembar. Yang ketiga Al-Muttalib. Bukan Abdul Muttalib, Al-Muttalib. Daripada emak yang sama. Kemudian daripada emak yang lain, yang kedua, ada seorang anak yang nama dia Naufal. Panjang peristiwa dia, banyak politik yang berlaku di antara mereka adik-beradik. Saya cuma nak pendekkan cerita. Saya nak cerita tentang hubungan Nabi dan kota Madinah.
Al-Muttalib bila dilantik jadi ketua Mekah, dia ni bukan macam abang-abang dia. Dia tak suka memimpin dan dia cari mana anak-anak Hashim yang boleh digantikan untuk ganti tampuk kepimpinan. Pada pandangan dia tak ada yang layak di kota Mekah. Dia tak ingat Hashim pernah bernikah di Yathrib. Di sana ada anak lelaki Hashim seorang. Maka balik meniaga daripada Syam, dia singgah ke Yathrib, bertemu dengan kabilah Bani Najjar, bertemu dengan Salma binti Amr, beritahu pada Salma, aku nak tengok anak lelaki Hashim. Kata Al-Muttalib, tak ada seorang pun anak lelaki Hashim yang aku dapati sifat dia paling mirip dengan Hashim lebih daripada anak ni. Wajah dia, sifat dia, berjalan dia, akhlak dia mirip Hashim ayah dia. Bayi tadi, anak lelaki tadi, masa dia lahir, rambut dia beruban. Kita tak pernah tengok baby lahir beruban. Dan zaman tu berlaku. Maka disebabkan bayi tadi lahirnya beruban, maka mereka telah namakan anak tadi Syaibah. Bahasa Arab uban ni syaib. Maka namakan anak ni Syaibatul Hamd, si uban yang terpuji. Maka ketika tu Syaibah berumur 12 tahun, lebih kurang 11-12 tahun, remaja. Al-Muttalib jumpa dengan Salma binti Amr, meyakinkan Salma nak bawa balik Syaibah ke kota Mekah kerana nak angkat Syaibah jadi ketua Mekah. Salma mula-mula tak bagi, tetapi bila diceritakan kami akan muliakan dia, dia akan dimuliakan, dia akan jaga Kaabah, dia akan ditingkatkan darjat dia, maka Salma akhirnya lembut hati dia, membenarkan, mengizinkan Al-Muttalib bawa balik Syaibah ke Mekah. Al-Muttalib bawa Syaibah menunggang satu kenderaan dengan dia. Bila sampai saja di kota Mekah, orang-orang Mekah sambut kabilah ni, melihat ketua mereka Al-Muttalib bawa budak kat belakang. Biasanya kalau orang balik berniaga, zaman tu bawa budak kat belakang, dia bawa balik apa? Hamba. Maka mereka menyangkakan Al-Muttalib bawa balik hamba. Bahasa Arab, hamba abd. Kita orang Melayu pun sebut hamba abdi, hamba abdi. Abdi ni hambaku. Jadi mereka telah memanggil anak tadi dengan satu panggilan yang kekal sampai kiamat, Abd Al-Muttalib. Man huwa? Siapa dia tu? Rubbama huwa Abd Al-Muttalib. Mungkin dia tu hamba pada Al-Muttalib. Daripada hari itulah dia dipanggil sebagai Abdul Muttalib. Itulah Syaibatul Hamd, tok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Syaibah membesar dengan sifat orang Madinah. Kelembutan hati Syaibatul Hamd ataupun Abdul Muttalib ni dibawa dalam diri cucunda dia yang mulia Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita bukan orang lain. Madinah tu kampung Nabi. Bani Najjar, Nabirah Al-Judi, di mana tempat tu? Itulah tapak Masjid Nabawi hari ni. Sebab tu bila Jibril AS bawa Nabi diisra'kan, Nabi disinggahkan di tapaknya Masjid Nabawi. Bahkan Nabi dah berhenti dan singgah di situ. Nabi dah diperkenalkan oleh Jibril, kamu akan hijrah ke sini. Dimimpikan oleh Allah kepada Nabi beberapa kali, sehingga para sahabat yakin itu tempat kita. Tuan-tuan, selama 13 tahun Nabi buat dakwah di kota Mekah. Para sahabat yang masuk Islam cuma 114 orang. Siang malam Nabi disusahkan dalam dakwah. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, ada satu bukit Jabal Abi Qubais. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis, itulah bukit yang pertama ketika Allah ciptakan dunia. Itulah bukit dia. Di mana? Di Mekah. Dulu kalau tuan-tuan pergi umrah, orang dulu-dulu kalau pergi umrah, dia akan tengok dekat belah Mas'ah tu, dekat dengan bukit Safa tu, belah kanan tu, belakang bukit Safa tu ada satu bukit. Sekarang ni dah dibina Istana Singgah. Istana Singgah Raja Saudi. Dan dipalam habis kiri kanan. Dan kalau pergi umrah hari ni, orang pun tak tahu tu bukit. Sebab apa? Dah disimen habis.
Kita lalu celah-celah tu sebab nak pergi belakang, nak ziarah library tu dekat tempat kelahiran Nabi SAW. Di situlah Jabal Abi Qubais, tempat announcement, tempat kalau ada berita apa-apa yang nak diceritakan kepada penduduk Quraisy, mereka akan berdiri atas bukit. Bahkan itulah juga bukit yang tempatnya Nabi berdiri ketika peristiwa mukjizat Nabi belah bulan, Nabi belah atas itu. Dan itulah juga tempat yang menyaksikan satu keadaan keberitan dakwah Nabi SAW. Satu orang sahabat, Sayyidina Munib Azdi, kata, aku duduk di atas Jabal Abi Qubais, aku tengok tepat ke arah Kaabah. Kemah-kemah banyak ketika tu. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah. Dan aku tengok Nabi ketika mana zaman jahiliyahnya aku dulu. Nabi buat dakwah. Nabi masuk satu kemah. Nabi kata, ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Tuan-tuan, mereka ludah muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ludah muka lelaki yang paling mulia dalam dunia. Itulah wajah yang menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau kena ludah, kita akan mengamuk, kita akan marah. Nabi telan kemarahan Nabi. Nabi keluar daripada kemah tu, Nabi masuk kemah yang sebelah dengan kalimah yang sama. Nabi harapkan hidayat pada hati setiap orang Quraisy. Ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucaplah la ilaha illallah, kamu akan berjaya. Mereka ambil pasir, mereka tabur atas kepala Nabi SAW. Penuh debu atas kepala Nabi. Nabi tak balas. Nabi pergi ke kemah yang sebelah dengan keinginan yang sama. Nabi tak mau pun dunia ni, Nabi tak mau pun wanita, pangkat dan harta. Yang Nabi cuma nak setiap daripada lelaki dan wanita diselamatkan oleh Allah daripada azab api neraka. Mereka tolak tarik Nabi sehingga koyak baju Nabi SAW. Tuhuyung hayang begitulah keadaan Nabi sampai ke tengah hari dengan dakwah tu. Nabi tak kala bersalat di depan Kaabah. Mereka Uqbah bin Abi Mu'ayz, Abu Jahal, angkat perut unta, letak atas belakang Nabi SAW. Dua orang berat perut unta tu, dia angkat letak atas belakang Nabi, sehingga diceritakan darah-darah unta tadi telah mengalir turun memenuhi wajah Nabi SAW. Berat perut tu, tuan-tuan. Nabi tak boleh nak bangun. Hari ini apa yang umat ni dah buat dengan salat ni? Nabi SAW disusahkan atas jalan dakwah ni untuk kita, untuk kita faham tentang makna daripada kalimah la ilaha illallah, untuk kita memahami ketinggian nilai agama ni kepada kita. Ketika tu datang anaknya Nabi Sayyidatuna Fatimah yang masih kecil lagi, terpaksa bela ayah dia. Pakcik buat apa ke ayah saya ni? Sayyidatuna Fatimah alih satu perut unta tadi daripada belakang Nabi SAW. Tuan-tuan, perit dakwah Nabi di kota Makkah, sehingga Sayyidatuna Khadijatul Kubra bagi seluruh harta dia. Sehingga wafat Sayyidatuna Khadijah, tak ada sebarang harta bersama Sayyidatuna Khadijah. Wafat Sayyidatuna Khadijah. Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, saya bila sebut nama Abu Talib, begitu keinginan yang Nabi inginkan. Sebab tu jangan pernah kita hina caci Abu Talib walaupun dia mati tanpa Islam. Dia orang yang sangat Nabi sayang. Bila Abu Bakar Siddiq tarik tangan pakcik dia, ayah dia Abu Quhafah, pada tahun ke-8 Hijrah, ketika mana Fathul Makkah, sampai di depan Nabi kata, ya Rasulullah, ini ayahku, dia nak masuk Islam. Tuan-tuan, Nabi SAW beritahu, wahai Abu Quhafah, wahai Abu Bakar, kenapa kamu bawa ayah kamu jumpa aku? Patut biar aku pergi jumpa ayah kamu. Ya Rasulullah, wallahi la. Tak, wahai Rasulullah, aku yang kena bawa dia datang jumpa kamu. Dia nak masuk Islam. Rambut dia kembang masa tu warna putih, macam pohon saramah, kata Nabi. Nabi beritahu, balik kemaskan rambut kamu, wahai Abu Quhafah. Warnakan rambut kamu dengan warna selain daripada hitam. Nabi suruh kemaskan rambut. Orang Islam sentiasa kemas. Ketika tu Abu Quhafah mengucapkan syahadah di depan Nabi SAW. Fabaka Abu Bakrin, maka menangislah Abu Bakar. Maka Nabi kata, ya Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Bukankah hari ini hari yang gembira? Ayah kamu masuk Islam. Kata Sayyidina Abu Bakar, wallahi ya Rasulullah, seandainya hari ini yang masuk Islam ialah Abu Talib,
Lebih aku gembira daripada ayah aku masuk Islam. Kerana ayahku masuk Islam mengembirakan aku. Tetapi kalau Abu Talib masuk Islam, itu akan mengembirakan kamu. Bahkan itulah kegembiraan aku, wahai Rasulullah. Tuan-tuan, ni Abu Bakar As-Siddiq. Mana hati-hati Abu Bakar zaman ni? Hati-hati kita jauh daripada hati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kecintaan kita kepada Nabi tak macam kecintaan Abu Bakar As-Siddiq lagi. Sebab tu ketika mana nak keluar hijrah, ketika pada 27 Safar, tuan-tuan tanda dalam kalender, 1 Muharram ialah tarikh pertama orang Islam keluar berhijrah. Sahabat pertama yang keluar ialah Sayyidina Abu Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, diikuti dengan sahabat-sahabat yang lain. Nabi keluar hijrah pada 27 Safar 27 Safar pada tahun pertama hijrah. Tengah hari tu panas. Sehari sebelum tu, orang-orang Quraisy bermesyuarat dalam keadaan mereka merencanakan rancangan untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril alaihissalam turun kepada Nabi bagi tahu rancangan mereka. Dan Jibril alaihissalam bagi berita gembira bahawa Allah perintah untuk hijrah. Nabi tak tunggu lama. Nabi dapat je perintah hijrah tu, apa Nabi buat? Nabi keluar buat tawaf wida'. Nabi keluar pada rumah, Nabi tawaf Kaabah 7 kali. Itulah tawaf Nabi dengan linangan air mata. Sebab apa Nabi tawaf menangis? Sebab Nabi tak tahu lepas daripada hijrah ni Nabi balik lagi ke tak kota Mekah ni. Kerana Nabi dah buat perjanjian dalam Bai'atul Aqabah pertama, kedua, yang Nabi akan duduk dengan orang-orang Madinah sampai Nabi wafat. Maka Nabi tak tahu Nabi akan balik ke tak lagi ke Mekah ni. Nabi tawaf dengan tangisan pada hari itu. Pada tengah hari esoknya Nabi keluar pada tengah hari ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, menyelusuri jalan Jabal Abi Qubais. Di mana rumah Nabi? Tuan-tuan kalau pergi Mekah, kita alert sikit lepas ni. Tuan-tuan buat sa'i. Saya sedih bila sampai di Mekah, bangunan-bangunan yang tinggi dan hebat ni menghilangkan perasaan cinta kita kepada sirah. Sehingga kan kita tak rasa apa. Kita rasa Masjid Nabawi macam masjid rumah kita. Kita rasa ambil wuduk daripada hotel pergi Masjid Nabawi macam kita ambil wuduk kat rumah pergi masjid kat rumah kita. Hakikatnya Masjid Nabawi itu Masjidil Haram, Masjidil Nabawi mempunyai nilai yang cukup besar. Sebab tu ganjaran pahala dan lipat kali ganda, ratus ribu. Tuan-tuan, Nabi SAW, tuan-tuan, lepas kita tawaf, kalau kita buat umrah, lepas tawaf kita akan masuk ke lorong nak menuju ke Mas'ah. Tuan-tuan akan tengok ada signboard besar tu Mas'ah. Di tengah-tengah tu disusun botol air Zam-Zam banyak. Maka mutawif akan kata, tuan-tuan, minum air Zam-Zam, berdiri menghadap kiblat, minum air Zam-Zam, doa. Kerana setiap doa bersama dengan minuman air Zam-Zam akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas minum air Zam-Zam, tuan-tuan, kita pun bergerak ke Mas'ah. Bermula daripada Safa, kita sa'i ke Marwah 7 kali. Safa Marwah berakhir di Marwah. Di Bukit Marwah ada pintu keluar sebelah kanan. Kalau tuan-tuan keluar ikut pintu keluar Marwah, tuan-tuan akan tengok ada tandas besar. Di depan tandas tu ada satu benjolan yang ditinggikan sikit. Bahkan ulama sirah mengatakan itulah tapak rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anha. Nabi duduk di situ. Di situlah lahirnya Abdullah, ada Qasim, di situlah lahirnya Zainab, di situlah lahir Ruqayyah, Ummu Kalthum, Fatimah, Abdullah. Anak-anak Nabi daripada Khadijah, 6 orang semua lahir ke rumah tu. Rumah ni bermakna besar untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi dapat perintah hijrah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Nabi perintahkan, Nabi letakkan untuk tidur di tempat Nabi untuk menyempurnakan amanah sebelum beliau menyusuri Nabi lepas pada selesai dia bagi amanah. Nabi bergerak menyisip di sebelah Jabal Abi Qubais, kona sebelah Ajiyat. Akhirnya Nabi sampai ke Hotel Hilton hari ni, ataupun Millennium lama tu. Tuan-tuan akan nampak eskalator 1, 2, 3 sampai ke atas. Belok belah kanan masuk pintu, ada satu pintu kayu tombol warna emas, ditulis Masjid Abu Bakar. Kenapa tulis Masjid Abu Bakar? Sebab
Di situlah tapak hotel tu ialah tapak rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi sampai rumah Sayyidina Abu Bakar pada tengah hari itu, Nabi ketuk rumah. Kerana masa tu ialah masa orang tak keluar pada rumah. Masa tu masa orang Quraisy rehat. Sampai di rumah tu, maka Nabi SAW tanya, wahai Abu Bakar, keluarkan siapa-siapa orang asing yang ada dalam rumah kamu. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, mereka semua anak-anak aku dan mereka seperti anak-anak kamu. Tak ada orang lain ya Rasulullah. Maka Nabi SAW menceritakan sesuatu kepada Abu Bakar. Kata Sayyidatuna Aisyah, kami daripada luar, kami daripada dalam rumah, di sebalik bilik yang lain bersama Sayyidatuna Asma, kami memerhati gerak bibir Nabi SAW, melihat butir-butir perkataan daripada mulut Nabi. Apa yang Nabi cerita pada ayah kami, sehingga perkataan Nabi menyebabkan Abu Bakar Siddiq mengalirkan air mata tangisan yang cukup hebat. Begitu bergembira Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sehingga Abu Bakar Siddiq menangis mendengar berita ni. Maka itulah saatnya Sayyidina Habibuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beritahu, ya Abu Bakar, telah sampai waktunya Allah memerintahkan aku untuk berhijrah. Ketika itu Nabi berkata, ya Abu Bakar, dan Allah Ta'ala memilih kamu sebagai sahabat penemanku untuk hijrah. Allah dapat teman Nabi untuk hijrah, dapat teman Nabi untuk hijrah. Kita injau balik ketika Nabi dapat wahyu pertama. Itulah keinginan Waraqah bin Naufal. Tentu ingat lagi tak masa Nabi dapat wahyu pertama, balik ke rumah dalam keadaan Nabi menggeletar seluruh badan, jumpa Sayyidatuna Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimutkan aku, selimutkan aku. Sayyidatuna Khadijah tenangkan Nabi. Kemudian dibawa Nabi bertemu dengan sepupu dia. Siapa dia? Waraqah bin Naufal, ahli kitab. Beliau hafal Taurat, beliau hafal Injil. Bahkan itulah juga gurunya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, sehingga Sayyidatuna Khadijah menanti-nantikan Nabi akhir zaman. Begitu berkeinginan. Sayyidatuna Khadijah pernah bermimpi beberapa kali. Dalam mimpi dia, satu cahaya seperti mana matahari masuk di dalam rumah dia, menerangi seluruh rumah dia. Kemudian matahari itu keluar menerangi seluruh alam semesta. Sayyidatuna Khadijah tak faham mimpi ini. Dia pergi berjumpa Waraqah bin Naufal. Kata Sayyidina Waraqah bin Naufal, wahai Khadijah, ketahuilah cahaya itu akan masuk dalam rumah kamu. Cahaya itu akan keluar daripada rumah kamu. Cahaya itu akan benar-benar menyinari seluruh alam. Cahaya itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidatuna Khadijah telah dipilih oleh Allah sebaik-baik wanita, termasuk daripada 4 wanita teragung daripada 4 wanita dunia. Sayyidatuna Maryam, Sayyidatuna Asiyah, Sayyidatuna Khadijah, anak dia, puteri dia Sayyidatuna Fatimah Zahra. Inilah 4 wanita yang diangkat oleh Allah, meninggi darjat mereka tinggi daripada seluruh wanita sekalian alam. Kita jadikan benchmark wanita-wanita ni untuk anak-anak perempuan kita, untuk isteri-isteri kita, supaya mereka meletakkan wanita-wanita ni menjadi tokoh idola kehidupan mereka. Tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq menemani Nabi SAW. Bukan hanya itu, dia mempersiapkan ahli keluarga dia, sehingga mereka menjadi salah satu benteng tonggak mempertahankan Nabi SAW. Sehinggalah sampai masa tu Abu Bakar Siddiq berkata, ya Rasulullah, kenderaan dah siap, unta dah siap, bila-bila masa kita keluar. Nabi beritahu, kita tak bawa unta, kita tak bawa makanan, kerana mereka diperhatikan, kerana mereka sedang diawasi oleh orang Quraisy. Keluarnya kita jangan sampai diketahui oleh orang Quraisy. Maka mereka keluar ikut pintu belakang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Mereka melusuri jalan, daripada jalan berbatu berbukit. Akhirnya mereka tiba di satu tempat, di mana? Itulah Jabal Thur. Tuan-tuan, Ghar Thur ni, orang yang pergi umrah bila cerita pasal Ghar Thur ajak naik, semua pakat-pakat jam. Berkata tu, ustaz-ustaz bawa mutawif pun tak larat, naik sekali tak mau naik dah. Kerana apa? Kerana perjalanan yang jauh, curam yang tinggi, batu-batu yang tajam. Itulah jalan yang Nabi lalu. Nabi keluar daripada rumah Nabi 27 Safar. Nabi duduk di Jabal Thur 3 hari, 27, 28, 29. Selama 3 hari itu Nabi langsung tak keluar daripada Jabal Thur. Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai di Jabal Thur, dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku masuk dulu.
Dia cukup takut keselamatan Nabi terjejas. Dia masuk, dia bersihkan tempat, dia ambil batu, tutup semua lubang-lubang. Ada lagi lubang-lubang, batu dah habis, dia koyak kain baju dia, tutup kain baju dia ke lubang-lubang tadi, sehingga kan kain baju pun dah habis koyak dah, sehingga ada lagi lubang. Akhirnya dia telah tutup lubang tu dengan kaki dia. Maka bila dia duduk di dalam, dah selesa, dia hamparkan kain, dia kata, "Ya Rasulullah, masuk." Nabi masuk. Ketika itulah Nabi meletakkan kepala Nabi baring di atas ribanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Untung Abu Bakar, riba beliau menjadi tempat baringnya kepala Nabi yang mulia beberapa kali sepanjang kehidupan Nabi SAW. Ketika itulah masyhur disebut dalam kitab sirah. Al-Imam Ibn Hisham menyebutkan juga di dalam tarikh dia, ketika itu binatang yang berada dalam lubang tadi telah gigit kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dalam keadaan kesakitan itulah dia langsung tak bergerak, kerana tak mau Nabi terganggu daripada nyenyak rehatnya Nabi. Air mata menitis ke pipi Nabi, membangunkan Nabi SAW. Nabi tengok wajah Sayyidina Abu Bakar menangis bukan kerana ketakutan, tak ada sikit kegerunan pun dalam hati lelaki yang mulia ni. Begitu dia kuat tangisan dia kerana kerisauan kepada Nabi dan kesakitan daripada gigitan tadi. Ketika itulah Nabi merakamkan perkataan, "Idh yaqulu lahu li sahibihi la tahzan, innallaha ma'ana." Ketika itu dia mengatakan kepada sahabatnya, "Jangan sedih, Allah dengan kita, Allah dengan kita." Ketika itu Nabi SAW mengetahui kakinya Sayyidina Abu Bakar Siddiq digigit dengan binatang berbisa, maka Nabi telah ludah kaki itu. Nabi telah sapukan air liur Nabi sehingga hilang kesakitan daripada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan, Abu Bakar Siddiq kata, "Ya Rasulullah, kalau aku mati mempertahankan kau tak apa, wahai Rasulullah. Kalau aku mati cuma seorang dia mati. Tapi kalau engkau yang mati, wahai Rasulullah, seluruh umat ni akan mati daripada menerima agama ni." Mereka sanggup mempertahankan Nabi. Sebab tu ketika berada di Jabal Thur, tuan-tuan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq risau. Kalau tuan-tuan pergi Jabal Thur bukan macam Jabal Nur, keadaannya tinggi. Bahkan Jabal Thur ni tuan-tuan, dia batu yang dia letak. Bahkan kalau tuan-tuan, kalau Umayyah bin Khalaf yang ketika tu ikut Nabi sampai di depan tu, tunduk, tengok dalam gua, pasti nampak Nabi SAW. Ketika tu Abu Bakar Siddiq mula kata, "Innahu la yarana ya Rasulullah." Sesungguhnya mereka pasti akan nampak kita, wahai Rasulullah. Nabi jawab dengan tenang, "Kalla." Bahkan tidak, kata Nabi SAW. Sesungguhnya para malaikat telah menahan sayapnya melindungi kita daripada nampak oleh mereka. Nabi nampak malaikat. Bahkan Nabi kata malaikat tahan sayap sehingga kan mereka takkan nampak kita. 3 hari perjalanan diteruskan sehingga tiba di kota Madinah pada tanggal 8 Rabiul Awal di Masjid Quba. Di Quba membina masjid yang pertama. Kemudian 9, 10, 11, 12 hari bulan Rabiul Awal Nabi sampai ke kampung kabilah Khazraj dan di situlah dibina Masjid Nabawi. Tuan-tuan, perjalanan hijrah yang cukup panjang. Tetapi hakikat kecintaan harus dibentuk untuk hadirkan diri untuk hanya mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan cinta kepada Nabi. Inilah hakikat kehidupan. Tak ada derita yang akan datang kepada mana-mana orang yang diuji oleh Allah di dunia ni seandainya hati dia ada 2 kecintaan kepada Allah dan Rasul. Takkan datang kecewa. Kekayaan tak akan datangkan bahagia pada siapa-siapa. Allah boleh susahkan orang kaya tanpa hilangkan sikit pun kekayaan daripada dia. Allah boleh bahagiakan orang miskin tanpa perlu bagi kekayaan pun pada dia. Kerana kebahagiaan milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Taala terima insya-Allah. Dan semoga Allah Taala beri kekuatan untuk kita untuk berhijrah menjadi orang yang lebih baik daripada kehidupan dunia sehingga kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Semoga sedikit daripada perkongsian pada pagi ini berkenaan dengan peristiwa hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan walaupun cerita yang kita cerita pada pagi ini baru dekat gua dan tak berjalan jauh lagi, dan tapi moga menjadi asbab hati-hati kita lunak dengan kecintaan kepada Allah.
Dan moga Allah Ta'ala terima yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tak baik pun daripada Allah. Kelemahan saya, dosa saya minta ampun daripada Allah. Saya minta maaf kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Kita doa sikit, moga amin daripada tuan-tuan pada pagi ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima doa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang sedang melihat kami di saat dan ketika ini, Kau tahu apa yang ada dalam jantung hati kami, ya Allah. Kami angkat tangan kami yang berlumuran dengan dosa ni, ya Allah, dipenuhi dengan maksiat yang kami buat sepanjang tahun yang lepas, ya Allah. Kami mohon keampunan supaya Kau ampunkan dosa ni supaya tak dibawa pada tahun ni, ya Allah. Kami paling takut kalau dosa ni kami bawa ke negeri akhirat nanti, ya Allah. Tak ada perkara yang boleh hapuskan dosa ni negeri akhirat nanti melainkan api neraka yang akan membakarkan kami, ya Allah. Api itu akan cairkan gunung gandang, api itu akan cairkan batu-batu, api itu akan cairkan segala apa yang disentuh oleh dia, ya Allah. Tolonglah ampunkan kami, ya Allah. Jangan Kau siksa kami kerana kelalaian maksiat kami, ya Allah. Ya Allah, tolong terima taubat kami, ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami, ya Allah. Seluruh kehidupan mereka nak tengok kami selamat dekat dunia ni, ya Allah. Kami angkat tangan kami untuk kami tengok mereka selamat kat akhirat nanti, ya Allah. Wahai Allah, mungkin di kalangan mereka ada tinggalkan salat dan menyebabkan kemurkaan daripada Engkau, ya Allah. Kami belajar Nabi Saleh, ya Allah. Kami dengar Nabi kami sebut dalam hadis, idza mata bani Adam in qata'a amalahu illa min salah. Anak Adam mati terputus semua amalan melainkan tiga. Salah satu Nabi kami kata waladun salih yad'ulah, anak saleh mendoakan, ya Allah. Kami belum saleh, kami belajar tidak saleh, ya Allah. Tapi kami mohon sungguh-sungguh pada Engkau, tolonglah selamatkan mak ayah kami seperti mana mereka inginkan keselamatan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, tolonglah ampunkan dosa anak isteri kami, ya Allah. Kami tak pandai didik mereka, ya Allah. Jangan kerana kelalaian kelemahan kami didik mereka, mereka tergelincir daripada dunia dengan kemaksiatan, ya Allah. Kau campakkan mereka masuk api neraka, ya Allah. Wahai Allah, kami malu dengan Kau, ya Allah. Kau bagi nikmat demi nikmat pada kami, tapi kami tak mampu nak tanggung nikmat itu dengan ketaatan, ya Allah. Banyak maksiat dan keingkaran kami buat, ya Allah. Tolonglah terima taubat kami dan seluruh umat ni ada anak muda kami minum arak berjudi, ya Allah. Wahai Allah, Kau bersihkanlah bumi ni, ya Allah, daripada anak-anak muda kami yang sibuk dengan zina bermaksiat, ya Allah. Kami tak pandai, ya Allah. Kami bangun malam pun lemah, ya Allah. Kami bangun lewat kadang-kadang, ya Allah. Tolonglah terima taubat kami, ya Allah. Kami tak pandai, kami jahil, kami bodoh, kami hina, kami cuma hamba. Engkau Tuhan, ya Allah. Tolonglah terima taubat doa kami, ya Allah. Wahai Allah, apa yang Nabi SAW minta dalam doa kami, hidayat untuk umat ni, itu kami minta, ya Allah. Bagi orang Brazil hidayat, ya Allah. Bagi orang Jepun hidayat, ya Allah. Bagi orang Korea hidayat, ya Allah. Bagi orang Rusia hidayat, ya Allah. Apa makna kehidupan kami atas dunia kalau kami tak jadi asbab kebaikan untuk umat ni, ya Allah. Tolong gunakan kami sehingga kami jadi asbab kebaikan umat ni datang melangkah dan mengenal Engkau dalam kehidupan ni, ya Allah. Ya Allah, tolonglah guna kami untuk agama sampai kami mati, ya Allah. Istiqamahkan kami dalam agama sampai kami mati, ya Allah. Allahumma arzuqna juhdan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mautana fi biladin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di kalangan kami ada yang sakit, Kau sembuhkanlah. Ada mak ayah kami sakit, Kau sembuhkanlah. Anak isteri keluarga kami yang sakit, Kau sembuhkanlah. Di kalangan kami yang diuji masalah rumah tangga, Kau selesaikanlah. Ada di kalangan kami yang diuji masalah hutang, Kau langsaikanlah. Ada di kalangan kami yang diuji masalah rezeki, Kau lapangkanlah. Wahai Allah, Kau angkatlah virus corona daripada kami supaya kami dapat menyempurnakan sunnah Nabi dengan ketaatan yang sempurna daripada sunnah yang benar Nabi tunjuk pada kami. Wahai Allah, Allahumma ya Rabb Muhammad unsurna umat Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.